Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Obakar dan ini Buletin Awani. Sebut saja kerusi Parlimen Pasir Salak. Satu nama pasti menjengah di fikiran, iaitu Datuk Seri Tajudin Abdul Rahman. 3 penggal di sana. Beliau terkenal sebagai antara ahli parlimen paling lantang di Dewan Rakyat dan tidak kurang juga popular kerana terciptanya kontroversi. Namun dalam PRU ke-15, nama pemimpin OTAI itu tidak tersenarai sekaligus menyaksikan Pasir Salak bakal menerima wakil rakyat yang baru. Bagaimana keyakinan, persediaan dan juga aspirasi calon-calon muka baru di kawasan tersebut? Ikuti kupasan disediakan wartawan Astro Awani Ridauddin Daud dan juru kamera Fahmi Azhar. Perebutan kerusi Pasir Salak menyaksikan pertembungan 4 calon iaitu Datuk Khairul Azwan Harun Barisan Nasional, Nik Omar Nik Abdul Aziz Pakatan Harapan, Jamaluddin Yahya Perikatan Nasional dan Zairul Hizam Zakaria Pejuang. Bagi Jamaluddin, calon PAS mewakili PN di kawasan tersebut meskipun mungkin dianggap kerdil, namun beliau optimis dengan peluangnya. Dan saya berharap akan menjadi saingan yang kuat kepada pesaing-pesaing saya yang mempunyai nama-nama besar dan juga mempunyai jawatan yang tinggi dalam parti masing-masing. Tapi saya sebagai antara pesaing dalam Perikatan Nasional dalam PRU 15 ni akan cuba sedaya upaya untuk mencapai kemenangan. Dan saya ingat jentera saya yang kami ada dalam Perikatan Nasional adalah jentera yang terbaik setakat ini. Biarpun persaingan merebut kerusi dilihat sengit, namun apa yang lebih penting, idea untuk membantu penduduk Pasir Salak seharusnya sudah melekat dalam kepala setiap calon. Tinggal hanya laksanakan sebaik sahaja diberikan mandat selepas 19 November nanti. Bagi calon PH Nik Omar, beberapa perancangan sudah bermain di minda seperti mengembangkan sektor pelancongan, menyediakan lokasi aktiviti lasak dan menaik taraf sektor pertanian. Namun, kemudahan paling asas tetap tidak akan diketepikan. Antara kemudahan yang diminta oleh penduduk ialah kemudahan asas. Contohnya dia bagi tahu di kawasan yang begitu padat hanya ada satu je ATM, dia kata. Jadi kalau boleh kita tambahkan lagi. Begitu juga maknanya mungkin kita boleh tengok macam mana kita boleh bantu Felkra yang kita tengok di sini memang cukup besar, sama ada berkaitan dengan sawit ataupun padi, insya-Allah. Itu antaranya lah. Sementara itu, calon BN Khairul Azwan pula mahu sektor pendidikan dan pertanian di kawasan itu ditambah baik, terutamanya dengan menambah elemen teknologi baharu, menggunakan istilah demokrasi teknologi pertanian dan demokrasi pendidikan. Beliau berharap usaha sebegitu mampu meningkatkan produktiviti dan kualiti kedua-dua sektor itu di Pasir Salak. Saya guna istilah pendemokrasian ini kerana bila datang ke industri pertanian ni, kita tak boleh pilih latar belakang orang. Sama ada dia tu Melayu, Cina, India ke ataupun mana-mana bangsa, termasuk komuniti orang asli, semua pun mengerjakan pertanian sama. Di kawasan saya ni, banyak juga orang asli yang mengusahakan sawit sendiri. So, bila kita bercakap soal nak memberi teknologi moden untuk membantu produktiviti sawit ditingkatkan, takkan nak bagi kepada orang Melayu je, takkan nak bagi kepada pengusaha smallholders Cina, ni orang asli ada. Sebab tu istilah pendemokrasian teknologi pertanian tu mesti dikaji betul-betul, termasuk juga industri padi. Saya tak boleh lari lah. Ini dua perkara ni memang saya akan perjuangkan, termasuk juga nelayan-nelayan darat. Sudah tentu pertembungan di Pasir Salak ini antara tumpuan pada PRU 15. Siapa pun yang menang, yang lebih utama ialah nasib warga Pasir Salak. Laporan Ridauddin Daud dan Fahmi Azhar dari Pasir Salak, Perak untuk Astro Awani.